Boleh. Dia, dia tadi stop ni kita menjawab. Okay. Boleh. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita nak ambil sedikit kesempatan dengan ruang masa yang ada untuk memberi penjelasan tentang masalah hukum menjamakkan sembahyang setelah menjamakkan sembahyang di rumah setelah pulang daripada musafir. Kerana baru-baru ni timbulnya satu isu bila ada seorang ustaz, dia bagi tahu bahawa boleh jamak bila sampai di rumah, bila ada kesulitan-kesulitan yang tertentu, musyaqqah yang tertentu, maka kita boleh jamak di rumah setelah pulang daripada musafir. Maka apa yang dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz itu maknanya betul. Cuma ada pihak yang kedua mengatakan salah dan berdosa. Di sini kita nak baca dalil, kemukakan dalil-dalil dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para ulama tentang kedudukan hukum tersebut. Sebab ada beberapa orang WhatsApp kepada saya, dia tanya dalil. Boleh tak jamak sembahyang di rumah setelah pulang daripada musafir? Jadi menunjukkan di sini, sebelum kita jawab soalan yang menjadi kekeliruan kepada sebahagian orang, menunjukkan perlukan kepada dalil. Sebelum ni ada pihak-pihak tertentu, individu-individu tertentu kata dia duk ajar orang, duk bagi tahu kepada orang bahawa orang awam ni tak perlu dalil. Itulah yang dijaja, yang disebut, yang diwawarkan. Orang awam tak perlu dalil. Orang awam tak perlu dalil. Tetapi apabila timbul isu ni, mereka tanya dalil pula. Ambil dalil di mana? Menunjukkan bahawa dalil itu perlu. Sama ada untuk orang awam ataupun ustaz-ustaz yang menjadi pengajar dan juga berceramah menyampaikan hukum-hukum Allah ini, sudah tentu tidak boleh lari daripada dalil dan hujah. Sebab tertegaknya agama Islam ini didasari ataupun diasaskan dengan dalil dan hujah. Banyak ayat-ayat Quran Allah Ta'ala sebut, di antaranya qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah kamu ataupun dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Begitu juga pendekatan yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau menyampaikan agama Islam kepada kaumnya, dia mengemukakan fakta, hujah dan dalil. Jadi kita yang merupakan pengikut para nabi dan para rasul tak dapat tidak
bila kita menyampaikan hukum hakam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, mestilah berasaskan, bersumberkan kepada fakta dan dalil. Jadi selepas ni jangan timbul lagi orang awam tak perlu tahu dalil. Orang awam tak perlu tahu dalil. Jadi dalil ini perlu diketahui oleh orang awam. Dan juga lebih-lebih lagi ustaz-ustaz yang mengajar. Kalau dah tahu dalil tak timbul lah isu ini. Menunjukkan pihak yang mempertikaikan itu dia sendiri tak tahu dalil. Dia tak tahu hujah di manakah. Kita sebut nama lah kan. Ustaz Abu Anas Al-Madini ini, ataupun disebut Dr. Basit mengajar, dia kata boleh jamak sembahyang di rumah. Dia ada dalil lah, sebab tu dia sebut. Jadi orang yang mempertikaikan itu dia tidak tahu dalil. Sebab tu dia mempertikaikan. Tapi tak apa, bila wujudnya ataupun timbulnya isu ini, kita ni dapat ilmu. Daripada kalangan ustaz-ustaz, ustaz-ustaz akan cari dalil, akan baca kitab. Baru rajin sikit ustaz-ustaz ni baca kitab. Kalau tidak, dia tak baca kitab. Bila timbul satu masalah, sesuatu kemusykilan, lalu dia buka kitab. Jadi ilmu, kita dapat ilmu lah. Yang pertama, kita kena faham antara perbezaan qasar dan jamak. Kalau qasar, dia berhajat ataupun memerlukan musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir di atas muka bumi Allah ini, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Jadi isunya qasar, di antara syarat qasar mesti melibatkan musafir, mesti musafir. Itu kena jelas. Adapun jamak tidak disyaratkan musafir. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut tentang hukum jamak. Hukum jamak ini dia ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hukum qasar ada dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Tetapi jamak tak ada, dia ada dalam hadis-hadis Nabi. Jadi dalam hadis-hadis Nabi, ada jamak-jamak yang, sembahyang jamak yang Nabi lakukan, ada yang melibatkan musafir. Ada juga hadis Nabi SAW yang Nabi jamak tanpa berlakunya musafir, dan bukan kerana hujan dan bukan kerana sakit. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalau kita baca Sahih Muslim, di bawah tajuk Babul Jam'i Bainaf Salataini fil Hadar, bab berhubung dengan sembahyang jamak pada ketika tidak musafir. Kalau nombor hadis ni dalam kitab saya 1626. Tapi nombor tu mungkin boleh berbeza, tapi tengok tajuk. Nombor hadis mungkin boleh berlaku perbezaan antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Jadi di dalam bab ini Imam Muslim mengemukakan beberapa hadis Nabi. Di antaranya haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zubair an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an." Telah sembahyanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhur dan asar jami'an, maknanya kesemuanya dengan makna jamak. Wal maghriba wal isya'i wal isya'a jami'an. Begitu juga sembahyang maghrib dan isya secara jamak. Min ghairi khaufin wala safarin, dengan ketiadaan takut dan juga musafir. Takut ni takut kepada musuh lah. Takut ini takut kepada musuh yang nak memudaratkan kita, yang nak menyerang kita, yang nak mengganggu kita. Sebab itu bila takut kepada musuh ni apa dia? Iaitu takut bila berada di dalam situasi peperangan. Kadang peperangan kita boleh kosong. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah pernah
melakukan jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya ini tanpa berlakunya ketakutan, tanpa takut dan juga tidak musafir, tidak berlaku musafir. Hadis ini ada beberapa riwayat. Saya baca satu riwayat aja, sama aja dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadirin sekalian, kalau baca hadis Muslim dalam bab jamak ini, dia ada beberapa riwayat. Saya ambil satu saja sebab untuk kita meringkaskan perbahasan. Di sana memang ada dalil daripada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Imam Nawawi di dalam syarah Muslim ini, dia menghuraikan, mensyarahkan hadis tersebut. Lalu dia kata, wa dhahaba jama'atu min al-a'immati ila jawazi jam'i fil hadar li hajati. Dia kata, telah berpendapat oleh satu kumpulan dari satu jamaah daripada ulama kepada harusnya jamak pada tidak musafir kerana hajat. Yang Dr. Basit sebut tu ada hajat tak? Ada hajat. Dia kata apa? Ada antara hajatnya anak nak tidur ke, mungkin pakaian terkena najis ke. Maka bila kita sembahyang, mestilah badan kita, tempat sembahyang dan juga pakaian kita bersih ataupun suci daripada najis. Ini sebahagian daripada musyaqqah. Tadi saya sebut, jamak dia melibatkan musyaqqah. Tak semestinya musafir. Musafir sebahagian daripada musyaqqah. Jadi, kalau duduk di rumah pun ada kesulitan, ada musyaqqah boleh. Tapi kalau kita nak hurai tu panjang pula lah. Kalau kita tengok dalam mazhab Hambali tu, berapa perkara yang boleh jamak. Sibuk boleh. Orang, doktor operation boleh. Polis dia kawal lalu lintas boleh, banyak. Tapi kena mengaji lah. Kena mengaji, kena baca kitab, baru kita jumpa. Ini bila orang cerita pelik sikit kepada kita, berdosa, haram, tak betul, tak boleh. Kita pandai-pandai buat hukum. Tapi kita tak tahu benda tu ada di dalam dalilnya, ada di dalam kitabnya, ada di dalam hujahnya. Dia kata, zahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadar lil hajati. Satu kumpulan daripada jemaah ulama ini mengatakan harus jamak pada ketika tidak musafir kerana hajat. Liman lam yattakhidhuhu adatan. Bagi sesiapa yang tidak menjadikan sebagai adat. Maknanya bukan buat hari-hari. Ketika ada sesuatu hajat, ada sesuatu musyaqqah, ada sesuatu kesulitan ni buat, bukan hari-hari. Dia kata boleh. Imam Nawawi ni bukan Wahabi. Imam Nawawi ni bukan Wahabi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa qawlu Ibn Sirin. Ini pendapat Ibn Sirin, dia kata wa ashab min ashabi Malik. Ashab daripada ulama yang berpegang kepada mazhab Malik. Wahaka Khattabi. Khattabi juga menghikayatkan anil Qaffal. Qaffal ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ada dalam kalangan ulama Syafi'i berpendapat demikian. Wasyashi al-Kabir min ashabi Syafi'i. Tengok. Daripada Qaffal, Syashi, daripada ulama-ulama Syafi'i. Maknanya, apa yang kita bahaskan ini, sebahagian ulama Syafi'i terima jamak ketika hadar, tidak musafir. Apatah lagi apabila dia musafir, berlaku kesulitan di dalam musafir dia tu tadi. Kalau tak musafir pun, saja-saja duduk di rumah. Yang Dr. Basit jawab tu terlibat musafir. Lagilah kuat. Dr. Basit sebut tu, maknanya dia dah terlibat dah dalam musafir. Cuma dia tak boleh nak jamak ketika dalam perjalanan. Ada musyaqqah, kesulitan yang tertentu. Boleh tak sampai di rumah baru jamak? Dia kata boleh. Lagilah betul. Hak ni semata-mata duduk di rumah, tak terlibat musafir langsung. Tetapi apabila ada hajat. Hadis tadilah yang Rasulullah jamak sembahyang tanpa min ghairi khaufin wala safarin. Dalam hadis yang lain wala matorin. Tidak kerana takut kepada musuh dan bukan kerana hujan dan bukan kerana sakit. Dan satu lagi hadis yang kita baca tadi, wala safarin, dan tidak musafir. Tengok. Ada boleh.
Jangan cepat sangat nak melompat. Baca kitab elok dulu, tengok dulu. An Abi Ishaq Al-Maruzi an jama'ati min ashabil hadis. Daripada Abi Ishaq Al-Maruzi pula dia kata, satu kumpulan daripada ulama hadis pula kata boleh. Tadi kita sebut sebahagian daripada ulama Syafi'i kata boleh. Ini satu ulama hadis pula. Maknanya pendapat ni bukan qila. Qila yuqalu, bukan. Dia qaul. Satu pendapat yang kuat. Disebut nama-nama orang yang mengatakan pendapat demikian, yang berpendapat demikian. Waqtarahul Ibnul Munziri, telah memilih pendapat ini oleh Ibnu Munzir. Wa yu'ayyiduhu az-zahiru qaul Ibni Abbas. Zahirnya perkataan Ibnu Abbas. Zahir kepada hukum tadi. Macam mana kata tak boleh pegang zahir? Tak boleh pegang zahir, tak boleh pegang zahir, kena takwil. Zahir perkataan Ibnu Abbas. Bila dia sebut Ibnu Abbas ni dia sebut, dia ada beberapa riwayat yang lain. Selepas asar, Ibnu Abbas ni, dalam Syarah Muslim pun ada sebut, di dalam Fathul Malik ada sebut, dan juga di dalam Zarqani ada sebut. Dia, selepas main asar, dia ceramah, masuk waktu maghrib. Jadi orang tengok, dia Ibnu Abbas ni, dia tak berhenti ceramah dia. Lalu orang kata, dah masuk waktu dah. Lepas tu dia teruskan ceramah lagi. Sebab dia nak jamak kepada Isya tu. Bukan dia musafir pun. Beberapa kali, orang nak tegur dia supaya berhenti ceramah. Sebab maghrib dah masuk. Dia bukan musafir pun. Lalu dia kata, adakah kamu nak mengajar sunnah kepada aku? Sedangkan aku sendiri, di zaman Rasulullah, dia kata, aku mengetahui Rasulullah SAW jamak sembahyang ini tanpa musafir. Itu dia buat mari tu. Bila orang tanya Ibnu Abbas, dia kata apa? Kenapa Rasulullah buat macam tu? Arada an la yukhrija ummatahu. Rasulullah mengkehendaki supaya tidak membebankan, menyusahkan umat. Maksudnya, bukanlah semesti musafir baru boleh jamak. Kalau tang qasar tadi, okey dah lah. Itu syarat dia sebut dalam Quran. Tetapi tang masalah jamak. Sebab Rasulullah pernah buat macam tu kerana ada hadis kan. Tanpa sakit dan juga tanpa ketakutan kepada musuh, tanpa musafir. Dia kata Rasulullah pun buat macam tu. Adakah kamu nak mengajar sunnah? Sedangkan Rasulullah pun buat macam tu. Jamak tanpa musafir. Falam yu'allilhu bimaradin. Rasulullah tidak menyebut, mengemukakan elat dengan sakit. Tak mengemukakan elat ini, tidak mengemukakan alasan. Sakit baru boleh jamak. Dalam mazhab Hanbali boleh kalau sakit. Dan juga orang yang kecil tak lawas ataupun orang istihadah, dia boleh jamak. Kita dah baca dalam hadis kan. Boleh jamak. Bila boleh jamak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di sini ulama bila istihadah ataupun silatul baul kan boleh jamak, ulama ada dua pandangan. Maknanya sebahagian ulama kata jamak suri, iaitu mazhab Hanafi. Sembahyang Zuhur di hujung waktu, bila dah habis sembahyang Zuhur bagi salam, tak lama masuk waktu Asar terus sembahyang. Masih di dalam waktu yang berbeza. Kerana apa? Mereka pegang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu bagi orang yang beriman waktu yang telah tetap. Zuhur dalam waktu Zuhur, Asar dalam waktu Asar, tak boleh jamak. Mazhab Hanafi tidak boleh jamak hakiki kecuali suri. Sebahagian ulama kata boleh jamak hakiki. Tak apa, kita bukan nak bahas masalah tu, kita nak bagi terang masalah ni. Masalah jamak ketika duduk di rumah, balik daripada musafir. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Lalu dia kata falam yu'allilhu bimaradin. Rasulullah tidak mengemukakan sebab sakit baru boleh jamak. Wala ghairihi, dan tidak lainnya, wallahu alam. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga menyebut di dalam Majmu'. Di dalam Majmu' bab sembahyang jamak lah. Okey. Kalau yang saya ni jilid yang keempat. Ada jilid yang ketiga. Tapi yang ni jilid yang keempat. Cetakan Darul Ihya Turas Al-Arabi. Muka surat 100
Muka surat 185. Jadi Imam Nawawi menakalkan pendapat perkataan Ibnu Munzir. Qala Ibnu Munziri min ashabina. Telah berkata oleh Ibnu Munzir daripada sahabat-sahabat kami, maknanya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Berapa orang? Ulama dalam mazhab Syafi'i kata boleh, di antaranya Ibnu Munzir. Yajuzu jam'u fil hadari min ghairi khaufin wala matarin wala maradin. Harus jamak pada ketika hadar, yakni tidak musafir, dengan ketiadaan takut, yakni takut kepada pihak musuh, dan juga kerana hujan, bukan kerana hujan. Kan ada hadis kalau hujan boleh kan? Jamak takdim syarat dia. Ada hadis kita boleh jamak kerana hujan. Ini dia kata bukan sebab takut, bukan sebab hujan, dan bukan sebab sakit. Kalau sebab sakit lagilah boleh. Hakahu Khattabi fi Ma'alimus Sunan. Imam dia kata telah menghikayatkan akannya hukum kata boleh jamak ketika hadar ini oleh Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan daripada Qaffal. Qaffal kita sebut tadi. Ulama di dalam mazhab Syafi'i. Al-Kabir Asy-Syashi an Abi Ishaq Al-Maruzi. Qala Khattabi wa huwa qawlu jama'ati min ashabil hadis. Kata boleh jamak tanpa sakit, tanpa hujan, tanpa takut tadi adalah satu pendapat, satu kumpulan daripada ulama-ulama hadis. Lagi kuatlah. Bukannya pendapat W, pendapat ulama hadis dan juga sebahagian daripada ulama fiqh. Li zahiri hadis Ibnu Abbas. Bagi zahir hadis Ibnu Abbas tadi yang Rasulullah jamak tanpa sakit, tanpa takut dan tanpa musafir. Bila Imam Nawawi kata Khattabi sebut dalam Ma'alimus Sunan, betul ke dia cakap macam tu? Kena buka pula Ma'alimus Sunan. Ni cara kita mengaji. Ini duk pakai main otak dia, ya, boleh haram, berdosa. Mana boleh macam tu? Agama ni dia berasaskan kepada fakta dan dalil. Dalam Ma'alimus Sunan ni dia ada beberapa tempat disebutlah. Di antaranya disebut sini daripada riwayat yang kita bacakan tadi kan, daripada hadis tadi dan juga daripada perkataan Ibnu Abbas tu bahawa Rasulullah tidak mahu memberatkan umatnya. Sebab tu Rasulullah buat macam tu. Bila ditanya Abu Hurairah tentang pendapat Ibnu Abbas ini yang dia jamak tanpa musafir tadi, Abu Hurairah kata betul, fasaddaqa maqalatahu. Abu Hurairah pun mengiyakan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Rasulullah pernah jamak tanpa musafir. Dan perbuatan Ibnu Abbas itu diterima. Ibnu Abbas kan, dia orang duk guna pendapat Ibnu Abbas ni kan, Allah mafaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ibnu Abbas ni alim hadis, alim tafsir. Juga alim juga di dalam masalah fiqh. Okey, haka an Ibn Sirin annahu kana la yara ba'san an yujma'a baina salataini idza kanat hajatun aw syai'un ma lam yattakhidhu 'adatan. Telah menghikayatkan oleh Ibn Sirin bahawasanya tidak mengapa dijamakkan antara dua sembahyang sekiranya ada sesuatu hajat. Yang Dr. Basit jawab tadi ada hajat ke tak tu? Kena jelas lah. Apa yang dia jawab tu kena jelas. Hak dia sebut tu jelas kan? Dia kata ada hajat. Pertamanya musafir. Walaupun buat itu bukan dalam musafir, tetapi ketika musafir itu ada hajat, ada keperluan. Andai kata mana-mana individu tak setuju, tak apa, tak setuju. Biasalah. Tak setuju, kita tak setuju dengan pendapat orang, orang tak setuju dengan pendapat itu, kita tu biasa. Tapi nak kata salah berdosa tu, tu tak boleh. Itu beratlah kita hukum macam tu. Seolah-olah orang bagi jawapan tu tak berlandaskan kepada dalil, padahalnya kita yang tak tahu. Selama mana tidak dijadikan sebagai adat. Sebab musyaqqah ni dia bukan kebiasaan, bukan hari-hari. Dia apabila ada sesuatu keperluan, sesuatu hajat baru buat. Sebab tu ulama-ulama sebut tidak menjadikan sebagai adat. Sebab berlakunya musyaqqah, kesulitan ataupun hajat tu dia bukan hari-hari. Ketika perlu sahaja musyaqqah itu datang, ketika perlu juga dijamakkan akan sembahyang. Ya, adanya
Tu, ada tengah Syiah. Nak kena buka kitab Syiah. Nanti ada soalan daripada sahabat apa? Nama apa dia jadi? Syiah pun kebetulan ada. Anwarul Nu'maniyah hari itu kita baca. Pendapat-pendapat Syiah pula. Begitu juga usul Kafi. Ini Khulaini. Macam Sahih Bukhari dia ada banyak jilid. Banyak. Ini dia ada 4 jilid. Kita nak baca tentang ada orang sebut Nur Muhammad itu yang pertama, makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nur Muhammad. Itu pendapat jumhur Syiah rupanya. Yang dia sebut tu jumhur Syiah, bukan jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah Al-Qalam. Jadi dia nak kena tahulah jumhur tu jumhur siapa. Jumhur Sunnah ke jumhur Syiah? Dia jawab jumhur Syiah. Tak tahu kok terpengaruh dengan Syiah. Namanya Ahli An-Nawbah. Di Iran azan banyak tepat 3 kali. Mereka memberatkan jamak. Yang Wahabi ambil jalan jamak depannya. Dia tak sama antara yang dibuat oleh Iran dan juga oleh Syiah. Yang mereka tu buat hari-hari. Yang kita ni kita kata berkala dengan sebab ada sesuatu keperluan, sesuatu hajat, bila berlaku sesuatu masyakkah. Jangan kait dengan Syiah. Jauh sangat kita di sunnah Jumaat, kita baca hadis. Kalau Syiah ni tak pegang riwayat Muslim ni. Kalau Syiah dia tak juga, kalau Syiah pendapat Syiah tak ada di dalam Majmu' Imam Nawawi. Adakah Imam Nawawi ni memetik pendapat Syiah? Maknanya biarlah Munas Sarawak nak cakap tu. Kita nak buat lawyer buruk pun biar Munas Sarawak. Maknanya Imam Nawawi takkan Imam Nawawi ambil pendapat Syiah. Tadi saya sebut tadi Ibnu Muzir, Ibnu Sirin, Qaffal, itu ulama-ulama besar yang berpegang kepada mazhab. Sebahagiannya mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey, saya tak nak bahas panjang isu ini kerana cukup jelas benda tu ada hujah dan ada dalil. Apa yang dijawab oleh Abu Anas Al-Madini itu ada faktanya. Cuma bila orang viral kepada saya, ada dalil ke? Ada dalil ke? Saya kata ada dalil, nanti saya jawab. Hari ini saja pun WhatsApp orang hantar bertubi-tubi suruh minta tolong jawab. Dan yang lebih malangnya ada Tok Guru. Dia kata berdosa salah. Sebab tu saya punya pendirian antara kalau ada seorang doktor dia bagi ceramah, dia mengajar, pendapat dia bertentangan dengan Tok Guru. Saya pegang pendapat doktor lagi. Walaupun saya tak asuk kepada doktor-doktor ni. Sebab doktor bercakap berdasarkan kepada dalil, hujah. Tok Guru bercakap berdasarkan kepada andaian. Itu yang berlaku dalam dunia ni. Jadi doktor bila bercakap, dia mesti ada hujah. Biasanya macam tu. Walaupun tak semua pendapat doktor tu betul semua. Dan tak semua pendapat Tok Guru itu salah semua. Cuma kalau tanya, bila berlaku pertembungan antara perbezaan pendapat, saya pegang hak doktor lagi daripada hak Tok Guru. Sebab biasanya doktor dia cakap berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada fakta. Bukan semua pendapat dia betul juga. Kembalilah kepada pendapat perkataan Imam Malik tu. Kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlun Nabi. Setiap perkataan boleh diambil, boleh ditolak, melainkan perkataan Nabi. Maknanya perkataan doktor pun boleh tolak, perkataan Tok Guru pun boleh tolak. Kalau tak ada dalil, tak ada hujah. Jadi kita kemukakan hujah. Apa yang disebut itu, maknanya boleh jamak, walaupun tidak berlaku musafir. Okey, ada soalan lagi kita nak jawab. Minta sahabat-sahabat tolong share, tolong viralkan pula. Biar sampai kepada orang yang kata salah tu. Yang kata berdosa tu biar sampai, supaya dia baca kitab balik. Supaya dia baca kitab. Ada soalan? Macam mana kalau ada orang yang positif COVID dan dihantar ke pusat kuarantin? Boleh jamak tak? Itu harga, tapi dia tanya juga. Sakit kan boleh itu sebut tadi. Kalau ada keperluan. Okey, ada soalan lain? Tapi kalau tengoklah kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan walaupun dia positif, maka dia buat sembahyang sebagaimana biasa. Kok ada orang tanya. Kalau gitu, kalau ada orang tu dia buat jamak sama, macam mana? Kalau itu keperluan. Doktor buat pembedahan hari-hari. Itu satu tugas dia. Hari-hari lah dia buat. Tapi kalau hari cuti dia tak pergi buat operation, duduk di rumah dan jamak, tak boleh. Kalau tidak jadi Iran lah. Barulah kita boleh kaitkan dengan Iran, dengan Syiah. Ini tak kena-mengena nak kaitkan dengan Syiah. Ada lagi soalan?
lamakah tempoh jamak al-qasar yang dibenarkan? Khilaf ulama. Hak musafir tak musafir tadi. Kalau hak musafir ada kata 3 hari 3 malam. Tak masuk hari pergi hari balik. Ada yang kata 18 hari. Hak dalam mazhab Syafi'i pun boleh terima 18 hari. Takut dia tak ada soalan. Ha? Nak mengambil soalan tu boleh jawab. Hak jamak qasar dalam musafir khilaf ulama. Ada kata 3 hari 3 malam, tak masuk hari pergi hari balik. Ada pendapat yang kata 18. Hari 18 tu maknanya kalau tak campur hari pergi dan hari balik jadi 20 ha. Musafir maksiat. Macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya musafir yang harus. Dalam mazhab Soalan daripada Abu Amir. Kemudian kahwin yang ada karaoke dan muzik tak boleh jamak. tak ada keperluan pun yang tu. Sebab majlis ada unsur maksiat. Tak boleh. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Dah tanya musafir tadi, musafir maksiat macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya musafir itu adalah musafir yang harus. Kalau musafir maksiat tak boleh. Saya jawab ikut mazhab Syafi'i lah. Sebab semua yang dengar ni mazhab Syafi'i kan. Sekiranya kita pergi kursus, tempoh masa sudah maklum selama 7 hari. Adakah dia menggunakan jamak dan qasar? Selagi mana ada keperluan, boleh jamak qasar. Tetapi kalau satu pandangan kita boleh setakat 3 hari lah. Kan kita cerita tadi ada beberapa pandangan. Kita tak nak cerita hak banyak-banyak lagi tu. Hak 16, hak 2 tahun tu kan. Tak salah. Hak tu lagi orang kata Wahabi. Kita ambil hak duduk dalam mazhab. Yang duduk dalam mazhab. Maknanya 3 hari ataupun 18 hari. Selama mana dia tidak niat untuk menetap di situ. Dia dalam musafir, memanglah kalau kursus ni 7 hari kan. Boleh kan? Boleh. Dia nak qasar hari-hari. Jamak qasar hari-hari. Okey, ada lagi. Cuma yang terakhir ni, minta tolong share, tolong sebarkan apa pembentangan yang kita kemukakan tadi. Supaya, sebab 2-3 hari ni memang orang keliru lah isu ni. Jadi supaya orang tahu benda ni boleh. Kalau tak setuju, ada pandangan yang kata tak boleh, kita terimalah. Pandangan yang kata tak boleh pun ada. Pandangan yang kata jamak di rumah tak boleh, ada. Okay. Daripada Zaini Sahib. Ustaz, saya pesakit buah pinggang. Waktu dialisis daripada pukul 12 hingga 5 petang. Bolehkah saya buat solat jamak terakhir zuhur dalam waktu asar dan buat 2 rakaat? Boleh. Buat 2 rakaat. Okey, pertamanya saya jawab boleh jamak tetapi tak boleh qasar sebab tak musafir kan. Kerana di awal tadi dah kita sebut syarat qasar mesti musafir. Nanti sekejap. Sekejap ya. Kok orang tak ada masalah? Soalannya boleh tak orang yang cuci buah pinggang, cuci darah kan? Dia jamak dengan qasar. Okey, yang pertamanya kena faham. Kena jelas bahawa qasar dia melibatkan musafir. Mesti kena musafir. Syarat dia mesti kena musafir. Jamak dia melibatkan kesulitan. Maka cuci darah tu maka boleh jamak. Cuma nak qasar ke tak? Kena tengok pusat dialisis tu melibatkan 2 marhalah ke tak? Kalau melibatkan 2 marhalah jauhnya, jamak boleh, qasar boleh. Tetapi kalau kawasan persekitaran dia macam kita dengan Kuala kan, taklah dipanggil musafir. Maknanya boleh tak dia jamak? Boleh. Dia boleh tak qasar? Tak boleh. Sebab tak jamak. Sebab dia tidak musafir. Jamak ni maknanya tamam kan? Jamak dia kena tamam 4-4. Jamak dia kena tamam. Tamam maknanya sempurna 4-4. Zuhur 4. Asar pun 4. Dia tak boleh qasar sebab tidak musafir. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada lepas ni lah kita jawab ya. Lama benar nak baca soalan ni. InsyaAllah lepas ni, kalau ada soalan lagi, insyaAllah kita jawab kemudian. Jadi minta sahabat tolong share, tolong sebarkan maklumat ini. InsyaAllah semoga bermanfaat dan dikurniakan pahala oleh Allah Ta'ala hasil daripada dakwah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.